سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 9. Muka surat 9, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tetapi menilik ia hamba, dan tetapi menilik ia hamba. Hak dalam hak Jawi tu dan tiap tak te ye pe ke te pe te ye tiap nak tu tetapi te alif pe tu tetapi te alif pe alif. Tetapi ejaan lama lah. Kalau ejaan baru te alif pe ye. Ejaan lama te alif atau pe. Tu tetapi, bukan tiap. Dan tetapi menilik ia hamba. Menilik ni kemudian daripada selesai memutuskan sekalian akabah, maka tiba-tiba ia hamba tenggelam. Tenggelam. Tapi dia je dengan tergelam. Ke apa tu? Tenggelam ke terkaram. Tengok dalam hak Arab. Gharik ni tenggelam. Dia eja mana? Ada titik taga tak? Ada tak? Kaf ke ge tu? Kaf. Dia tenggelam. Gharik ni gharikun. Gharikun ni tenggelam lah. Maka tiba-tiba ia hamba tenggelam di dalam laut nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggelam di dalam laut nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah yang luas diumpamakan dengan laut. Idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Di dalam laut nikmat daripada Allah, yakni dalam nikmat Allah yang luas seumpama laut. Dan kurnianya kurnia Allah, dan pemberian Allah daripada amat banyak barang yang diberi. Nikmat Allah atasnya, bukan atasmu, atasnya. Jawi tu atasmu, atasnya, atas hamba, atasnya, atas hamba. Mana barang yang diberi nikmat Allah atasnya, atas hamba. Bayang dia daripada bagai-bagai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taufik
taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan peliharaan ismah, peliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengerjakan amal ibadah, dan bagai-bagai kuah kekuatan melakukan ketaatan, bagai-bagai kuah dan peliharaan dalam melakukan ketaatan, dan takut ia hamba, bahawa ia hamba jika ada daripadanya lalai, jika ada daripadanya lalai, jika ada ia hamba jika ada daripada hamba tu lalai bagi mensyukur akan dia, akan segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jatuh di dalam kufranin ni'mah, jatuh di dalam kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetapi menilik ia hamba, maka tiba-tiba ia tenggelam di dalam laut nikmat daripada Allah, dan kurnia Allah, dan pemberiannya Allah daripada amat banyak barang yang diberi nikmat Allah atasnya, daripada bagai-bagai penolong dan taufik dan peliharaan. Ini selepas daripada selesai 6 Aqabah. Selesai 6 Aqabah ilmu, taubah, awarik, bawais, qawadih. Selesai 6 Aqabah, 6 bonggok, 6 peringkat dalam kitab Minhajul Abidin. Maka hasil baginya ibadah yang sebenar-benar ibadah, dan sejahtera ibadah daripada kebinasaan. Selesai 6 Aqabah ni. Dan tetapi menilik ia hamba dalam buat ibadah yang sebenar, ibadah yang sejahtera daripada tiap-tiap membinasakan, tiap-tiap kebinasaan dalam ibadah. Kebinasaan dalam ibadah penekanannya adalah kebinasaan batin, riya, ujub, takabur, hasad. Itu semua membinasakan pahala amal ibadah yang dilakukan. Adapun kebinasaan ibadah daripada pegangan yang terpesong, hak tu selesai dah di Aqabah yang pertama. Apabila berilmu dengan ilmu akidah yang sebenar, pastilah berpegang dengan akidah yang sebenar. Begitu juga dengan kebinasaan ibadah, umpama pekoh contohnya, buat amal ibadah tak betul, hak tu selesai dah dengan Aqabah ilmu. Orang yang belajar ilmu pekoh, bab sembahyang, bab taharah, bab sembahyang, bab berjemaah contohnya, pastilah akan diamalkan ilmunya. Tak ada orang tahu sangat bab taharah, tahu sangat bab sembahyang, hak batalnya macam mana, tapi nak buat juga. Tak ada seumpama tu. Pegangan dia comel, baca Al-Quran dia comel dengan ilmu. Tak ada orang yang sekali-sekala nak baca Quran peseng salah. Tak ada. Jadi kebinasaan dalam bab pegangan selesai, kebinasaan dalam bab hukum hak zahir tu selesai. Kebinasaan yang kena pelihara, kebinasaan batin. Ilmu cukup, ilmu fardu ain cukup ni. 6 Aqabah ni, nak naik Aqabah yang kedua taubah tu pun selesai Aqabah yang pertama. Maknanya ilmu fardu ain tasawuf cukup. Riya, ujub, takabur, hasad, semua tu kenal belaka dah, berilmu belaka dah. Tetapi dalam memelihara diri daripada riya, ujub, takabur, hasad, apa semua ni kena mujahadah ni. Adapun pegangan dengan pegangan sebenar berdasar kepada ilmu, tu tak gerak dah tu. Tak ada lah kita kata pelik sekali-sekala nak berpegang dengan akidah salah. Tak ada. Macam tadilah hak pekoh, sekali-sekala nak ambil wuduk salah. Tak ada. Sekali-sekala nak basuh najis biar cara tak betul. Tak ada.
Bila dengan ilmu pasti hak tu comel. Hak ilmu bak hati. Riak, ujub, takabur belajar sangat-sangat dah. Kalau kita kata kok kitab penuh bagi hati itu, makna cairlah kita terlumat sebelum kitab Minhajul Abidin ni kitab penuh bagi hati. Apa riak, apa ujub, apa diikhlas sebalik kepada riak. Apa diikhlas, apa dihasad, apa ditakabur, apa direda, apa disyukur. Tu hak ilmu fardhu ain dalam ilmu tasawuf. Orang-orang reda, orang yang syukur, tak ada nak timbul hasad ke, takabur ke. Nak takabur macam mana? Takabur dengan kelebihan. Nak takabur macam mana? Kita kena syukur kepada Allah atas kelebihan yang ada. Nak takabur dengan ilmu. Ilmu tu daripada Allah, wajib mensyukuri. Nak takabur dengan amal. Amal tu taufik dia daripada Allah yang wajib kita mensyukuri. Nak takabur dengan harta yang banyak, itu rezeki daripada Allah, wajib kita mensyukuri. Nak takabur dengan apa? Dengan pangkat, dengan kedudukan, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita mensyukuri. Jadi antara maksiat batin dengan ta'ah batin, ilmu tasawuf fardhu ain beres. Tapi amalan hatinya macam mana? Ilmu pegangan, berpegang tetap. Ilmu fiqh, beramal tetap. Ilmu bahati, beramalnya macam mana? Pelihara hati, bersih hati daripada riak, ujub, takabur, hasad. Ujian sentiasa. Ujiannya apa? Ujian batin lah. Bila ilmu kita bertambah, ujiannya bertambah. Bila amal kita bertambah, ujiannya bertambah. Harta kita bertambah banyak, ujian pun bertambah banyak. Pangkat kedudukan lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi ujian. Ada ni, lagi tinggi ujian. Duk bawah-bawah ni okey je. Naik setangga, naik setangga, naik setangga. Pada ni. Biasa kita asalnya hok duduk tengah panas tu je, hok duduk khidmat tengah panas. Hok tu tak ada nak sombong gitu. Hok duduk khidmat, naik setangga, duduk depan. Naik setangga lagi, duduk atas petah. Hok asalnya duduk khidmat, tak ada apa lagi. Akhirnya Tuhan angkat kedudukan dia. Sebab Tuhan jadikan dia tu makna apa ni? Berpengetahuan. Duduk depan. Nak menjaga tu. Naik atas pula. Oh, lagilah. Ujian belaka tu. Naik atas petah tu tak salah tu. Sebab Tuhan beri dia kelebihan. Kelebihan dia digunakan untuk manfaat umum. Bila dia ke hadapan orang pun atas petah. Itu ujian yang sangat besar. Ujian yang berpanjangan. Ujian apa ni? Ni ujian hati. Ujian bak hati. Jadi hak nak sejahtera daripada kebinasaan, hak nombor satunya dah kebinasaan daripada pembicaraan bak sifat-sifat hati. Tapi kalau kita nak sejahtera daripada akidah yang terpesong pun kita tak jelas lagi, hak tu tak boleh nak bicara hak tu. Hak tu hak akabah yang pertama, ilmu tak selesai. Akabah yang pertama, ilmu tak selesai. Sebab itulah kita dalam bab nak jaga pegangan, sejahtera pegangan tu pun tak sejahtera. Mana terkadang pegangan pun, pegangan ahli sunnah jemaah pun jelas tak jelas, ikut turut je. Mari ajaran-ajaran yang terpesong dalam pegangan pun turut je. Berulang-ulang kali akidah terpesong pun turut je. Tu tak ada bicara dalam kitab Minhajul Abidin. Tak ada masuk dalam bicara Minhajul Abidin, perjalanan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Sebab ilmunya. Sebab ilmu. Dia nanti bila bicara bab ilmu, dia akan perhalusi. Fardu ain tauhidnya setakat mana? Setakat mana kita nak dulu fardu ain tauhid? Sampai setakat kita boleh membezakan, boleh cekah molek, boleh bagi molek,
antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang terpesong. Mana boleh membezakan. Yang pertamanya kita kejar tahqiq dalam bab pegangan, kemah dalam bab pegangan, dan kita boleh membezakan pula. Kita kejar dah akidah ahli sunnah jemaah, hak terpesongnya kita boleh beza ke tak? Kalau mari ya hak terpesong pula daripada orang-orang yang sekarang ni, ujian sekarang, hak bawa akidah terpesong ni, orang yang bukan sebarang-sebarang orang. Yang terpesong dalam bab ayat-ayat mutasyabihah, bukan sebarang-sebarang orang. Yang terpesong dalam bab qada dan qadar, bukan sebarang-sebarang orang. Maknanya kita tahqiq dalam bab akidah ahli-sunnah jemaah, mukhalafatuhu ta'ala li hawadis, pembicaraan ayat-ayat mutasyabihahnya macam mana, kena tahqiq. Kena tahqiq pula dalam bab qada dan qadar, pembicaraan wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, kena tahqiq dan boleh membezakan. Barulah lulu fardu ain tauhid. Barulah lulu fardu ain tauhid. Maknanya kalau pada masa-masa tertentu apa ujian yang besar timbul. Kalau contohnya pembicaraan ayat-ayat mutasyabihah. Jadi fardu ain kita kena memahami betul-betul bab ayat-ayat mutasyabihah ni. Faham? Sebab apa? Sebab kalau kita tak faham molek, boleh tergelincir kita. Jadi tiap-tiap fahaman, tiap-tiap akidah yang mana kalau kita tak kejak dia, boleh tergelincir pegangan kita. Maka tiap-tiap akidah tu wajib fardu ain kita belajar sampai tahap terpelihara kita daripada berpegang dengan akidah yang terpesong. Maknanya kadang-kadang yalah tempat-tempat pengajian ni kadang-kadang hak tetap lah. Hak sekali-sekala tu. Hak sekali-sekala mari tu. Sekali-sekala ke ataupun berkala ke. Sekali-sekala tu hak tu tak tetap lah. Orang panggil sekali-sekala. Hak berkala, hak berkala. Sebulan, 2 bulan mari sekali. Sebulan, 2 bulan mari sekali, tu dipanggil berkala tau. Ke mana? Berkala, bukan kala warna. Satu kala warna, berkala mana? Tu ada sekali sekala, sekali sekala tu mari sokmo. Ke macam mana? Berkala macam mana? Sekali sekala tu tak mari sokmo, berkala tu mari sokmo tau. Ni sebulan bulan siapa? Itu berkala. Sekali sekala tu mungkin sekali tahun depan tu pula baru siapa. Tu dah. Sekali-sekala depan tu pula siapa hak berkala ni memang ada semua. 2-3 bulan ada semua. Oh ni sangat-sangat kena cermat. Sangat-sangat kena cermat sekarang ni. Orang-orang yang petoh berbicara, terkadang bila bicara bab hukum hakam akidah, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu kena beringat. Kita sendiri kena beringat. Orang yang bertanggungjawab mengatur program lagilah kena beringat. Kita secara individu fardu ain atas masing-masing biar kejap dalam ilmu tauhid, mana kita kena sentiasa alert orang kata. Kena sentiasa alert. Mana kita kena sentiasa sensitif bila bicara bab pegangan. Kena sentiasa sensitif. Jangan dengar pelik biar jangan gitu. Mana kita kena sensitif dalam bab pegangan. Ini kita secara individu yang tupan dengar, yang tupan nak ambil ilmu. Orang yang mengatur menyusun pula lagilah kena bertanggungjawab molek. Kalau marilah tak sangka dibicara bab pegangan salah contohnya. Seeloknya masa minum masa makan tu tanya selalu. Apa maksud dia? Tanya lalu. Biar dia cerita molek. Jelas aku nak terpesong. Masuk dalam blacklist. Okey. Senarai hitam. Dah. Tak mari dah sini. Apa dia ni? Misalnya. Sebab kita yang atur, kita yang anjur, kita yang paling besar tanggungjawab untuk memastikan dalam pengajarannya bukan pengajaran akidah yang terpesong. Ini sekarang ni.
Mana seeloknya sudah apa semua tanya. Kan makan minum apa semua kan. Ada jamaah lah kalau hak jenis berkala ni. Tanya molek. Hak tadi macam mana pemahaman macam mana dalam bab pegangan, kena pasti molek. Jangan kita hanya panggil macam mana penerimaan ramah. Oh, bagus, suka dengar, bagus, mari pula lain kali. Orang suka dengar bagus, ni halua telinga je, dia tak tahu pun betul salah. Ada ni kalau mari-mari tu mari nak tupang hak baru-baru, hak mari nak dengar tu, dia setakat nak dengar sedap di telinga. Cerita-cerita banyak tu, cerita-cerita pelik pula lagi nak dengar. Ni pelik ni tak pernah dengar ni tak tahu nak nilai. Jadi orang atur susung tu lah yang paling besar tanggungjawab. Makna kena sentiasa perhati. Jelas dianya, akidah dia jelas, alhamdulillah. Bukan setakat sekali-sekala, bukan setakat berkala, kerek-kerek lagi bagus. Dia gitu pada ni. Tapi sekali-sekala molek berkala pula. Molek biarlah lebih kerak kali. Tapi kita nilai ikut ilmu, bukan nilai ikut penyampaian semata-mata, mengikut penerimaan orang ramai semata-mata. Ilmu tu kita bicara bab pegangan, ilmu tu jelas, kemah, nyata dalam bab pegangan. Tadilah bab ayat mutasyabihah ke, nyata terang ke tak akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam bab qada dan qadar ke, nyata terang dah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nyata terang, dihurah dah dalam bab ayat mutasyabihah. Memang kemah huraian jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dihurah dah dalam bab qada dan qadar. Memang jelas nyata akidah ahli sunnah wal jamaah. Baguslah. Tapi kalau mari bicara setakat motivasi, tak sentuh bab akidah tu lain waktu. Waktu berkala tu, apa sekali-sekala nak ubah selera tu tak apa tu, dia hanya mari motivasi sahaja. Mari motivasi, cerita, beramal, tu tak apa tu. Sebab dia tak ada sentuh bab akidah. Kalau saya sebut ni disentuh bab akidah. Kadang-kadang mari dengan bawa tajuk akidah. Cuma kena beringat juga, walaupun dia hanya motivasi, terkadang dalam ceramah tu terselit juga bab akidah. Terselit lah, kadang-kadang biasa je. Dia mari hanya ceramah bab, yelah bab tajuk-tajuk tertentu. Adalah tajuk-tajuk tertentu. Mana tajuk hak berkaitan dengan ibrah daripada pengorbanan, contohnya nak buat supaya haji ni. Mana ni? Lepas tu ceramah pula ma'al hijrah, bila nak masuk tahun yang baru. Tu tazkirah umum, tak apa, tak tu mana tu, sebab dia tidak membabitkan akidah. Dia tak membabitkan akidah. Tetapi dalam pembicaraan tu terkadang terselit juga. Terkadang tu kata kena perhati. Tapi biasanya kalau hak ceramah umum kita tak ada lah. Hak nak ceramah khusus ni dalam bab pegangan, mana tajuk tu banyak sentuh dalam bab pegangan, tu kena perhati molek. Tapi kita secara individu, atas diri kita masing-masing. Yang atur, yang anjur, tu lagi besar tanggungjawab. Dia atur, dia anjur hak jalanan yang sebenar, banyaklah pahala dianya. Jadi tukar atur, tukar anjur. Jadi tukar atur, tukar anjur. Lepas tu pengajaran yang sebenar, hak tukar anjur, tukar atur, tukar anjur tu besarlah pahala. Sebab orang dapat pemahaman yang sebenar mari daripada penceramah. Penceramah tak boleh mari, bukan tempat dia. Melainkan penganjur tu yang menyusun. Kan ada penceramah mari terjauh ikut suka dia. Ada. Mana betul lah, dapat pemahaman daripada hak guru yang menyampaikan. Tapi guru yang menyampaikan, siapa yang beri tempat, siapa yang jemput hak kata berkala sekali-sekala tu, contohnya, besarlah pahala. Tapi kalau sebaliknya, besarlah tanggungjawab. Dia kata, yelah, biasalah hak jenis untung besar,
Tak kena cara, memang rugi besar. Ke mana? Orang meniaga besar, untung besar, tak kena cara, lari lah. Lari dah lah, ramai orang cari, bankrupt. Tapi kalau kena, kaya raya dia, untung besar. Tak kena, bala besar lah jawapan dia. Tapi kita ingat baik, atas individu kita, kita kena kemas dalam bab pegangan akhir zaman, biar sahih molek. Satu-satu perkara yang mana kita ni nak suruh supaya di satu-satu kita jumpa cara peribadi. Ada orang jumpa cara peribadi, dia tanya satu, betul tak? Alhamdulillah betul. Kalau gini-gini macam mana? Mana dia tanya tu comel dah. Tapi cuma dia nak sahih. Sebab mengajar ni umum, kemungkinan dia kata takut dia orang ajar masuk kod lain, dia faham kod lain. Jadi dia jumpa nak tanya begini, okey, begini, mana comel, pemahaman dia comel. Tapi nak sahih. Nak sahih. Dia dalam bab pegangan ni bukan macam dalam bab pekoh. Bab pekoh kita kalau pening kemudian tu tak apa, tak pelik tu kalau pekoh. Kita ngaji molek dah, gini hukum. Tu mazhab Syafi'i. Yang dia ajar tu lain, itu mazhab lain pula. Tak pelik tu dalam bab pekoh ni tak habis. Bab pekoh dah habis. Sekali orang mengajar gitu, sekali orang mengajar gini, pening kita dengar. Tak pelik tu. Bab pekoh luar. Ahli sunnah jemaah belaka. Mazhab-mazhab yang muktabar lah ni. Mazhab 4 tu. Ahli sunnah jemaah belaka. Tapi kalau bab tauhid, dia hanya satu jalan je. Takkan timbul pening sebab dia jelas. Satu jalan saja. Kalau pekoh dah selesai kalau pekoh. Tak sudah balah lambat pekoh, tak selesai. Lambat pekoh dah selesai, ayo duk balah tu. Tapi kena letak molek. Kalau pandangan berbeza, letak molek, huram molek. Gitu je. Kita pun, baru boleh ilmu baru. Tak pelik kalau pekoh ni, ilmu baru semua. Baru tahu begini pendapat mazhab-mazhab ni. Kita baru tahu, dah pelik tu. Sampai ke bila pun dah pelik kalau gitu. Sebab dia banyak jalanan. Mazhab lain, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun bagai-bagai pandangan dalam bab pekoh ni. Dan mazhab Syafi'i pun bagai-bagai pandangan dalam bab pekoh ni. Kalau tengok dalam kitab, dalam bab wuduk batal ke tak batal semayang, 8 pandangan hak berkaitan dengan tidur. Dalam bab wuduk tidur, dalam bab wuduk berkaitan dengan tidur batal ke tak batal. Wuduk kita kalau tidur, keluar 8 pandangan. Allah, 8 pandangan. Tidur ni membatalkan wuduk ataupun tidur. Tidur yang macam mana batal, tidur macam mana tak batal. Ada pandangan tak batal langsung wuduk sebab tidur. Ni contoh. Ada 8 pandangan. Itu bab pekoh. Pandangan pelik. Kita dengar, pelik. Tak pelik. Tak tu kalau bab pekoh. Tapi kalau bab pegangan hanya satu jalan. Sebab tu dalam kitab Minhaj, nak lepas fardhu ain dalam ilmu tauhid memang sangat-sangat jelas bagi kita. Boleh membezakan mana pegangan yang sebenar. Nak pelihara daripada kebinasaan pegangan. Kebinasaan yang paling besar. Waktu selesai di akabah ilmu. Kebinasaan zahir pekoh selesai di akabah ilmu. Kalau kita kata baca Quran tu baca Quran salah, selesai dah. Tak ada dah baca Quran salah. Sebab apa? Guru sudah aku dah. Memang mengaji semua ngeguru tu hanya belajar je. Tu guru pun tak pernah tegur mana pun. Cuma sentiasa berguru. Maknanya kadang-kadang dia baca betul-betul dah heran mana. Sebab apa? Dia baca comel dah. Ada ni. Maknanya jelas ni baca Quran ni memang guru aku dah. Hak zahir. Hak hati. Riya, kita ada ilmu kemah dah. Ikhlas, ada ilmu kemah dah. Macam mana kita beramal hati. Ni hak sentiasa nak kena pelihara daripada kebinasaan hati. Sekarang ni selesai nak akabah, sejahtera dah daripada kebinasaan, sejahtera dah. Selamat daripada kebinasaan, dan tetapi menilik ia maka tiba ia tenggelam dan laut nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kurnia dan pemberian yang daripada Allah. Yang kita duduk dalam keadaan boleh beramal yang sebenar, hati amal kita pun sejahtera,
hati kita pun sejahtera daripada tiap-tiap sifat yang membinasakan pahala amal ibadah. Mari mana tu? Itu semua nikmat daripada Allah. Itu semua kurniaan daripada Allah. Itu semua pemberian daripada Allah. Daripada amat banyak barang yang diberi nikmat Allah atasnya, atas hamba. Mana barang? Daripada bagai-bagai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagai-bagai kekuatan kita dalam melakukan amal ibadah. Dan peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengerjakan amal ibadah. Ni kita boleh beramal ibadah ni, kuah mari daripada mana? Daripada Allah. Kekuatan kita, kekuatan zahir, kekuatan hati mari mana? Semua tu mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kekuatan kita buat amal, hak wajib, hak sunat mari mana? Taufik hidayah daripada Allah. Kekuatan hati kita, hati sentiasa bersifat dengan sifat yang baik. Hati terpelihara daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Mari mana? Mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagai-bagai kuah dan peliharaan, kuah kekuatan zahir dan kekuatan batin dalam mengerjakan amal ibadah dengan bahawa menunaikan segala perintah zahir dan batin dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Kekuatan tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan itulah kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala zahir dan batin. Bila sebut kata kuah kekuatan ni pada zahir je. Pada hakikinya memanglah di kita ni ada kuah, ada kekuatan yang Tuhan jadikan. Tetapi mengerjakan suruhan zahir dan batin, wajib dan sunat, itu semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita cerita zahirnya begitulah. Mana disuruh dapat kekuatan dalam mengerjakan amal ibadah zahir dan batin. Kekuatan yang dikurniakan oleh Allah. Betul, Allah letak kekuatan di kita. Taufik, kekuatan mengerjakan ketaatan. Tapi adakah taufik tu yang berkah pada kita mengerjakan ketaatan? Tidak. Hakikinya tetap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu hakiki. Tak ada. Kita tak ada daya upaya. Dan ni kan Tuhan letak dah kekuatan kan, yang dengan kekuatan tu boleh mengerjakan ketaatan, boleh meninggalkan kemaksiatan. Dah Tuhan belaka, bukan kekuatan tu pun. Bukan kekuatan tu. Sebab kekuatan tu Allah yang kurniakan. Mana kekuatan tu makhluk Allah, makhluk tak ada bekal. Nikmat-nikmat tu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan tu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah tak ada bekah sama sekali. Tapi sebut kata kuah, ini cerita pada asbab zahir. Begitulah. Orang yang Tuhan tidak beri kekuatan, nak bangun pagi semai subuh pun tak larat. Ada ni. Bukan mengatuk sangat pun. Tidur cukup dah tak larat. Tak ada Tuhan tak beri kekuatan dia. Tak ada taufik, tak ada kuah untuk melakukan ketaatan. Tak ada taufik lah dia panggil. Mudah-mudah je bangun sembahyang je, tidurlah semula. Tak tidur semula pun mata segar molek dah. Tak sembahyang juga. Ada ni. Sama juga kalau tak nak beri kekuatan untuk belajar. Tak belajar pun, tak peduli pun di ilmu. Oh mudah tepi tangga. Tepi tangga buat posang ke dia je. Tepi tangga. Posang. Dia bunyi sama. Tak habis-habis belajar. Tak habis-habis pok surah tu. Tak pandai-pandai lagi ke? Dah. Tiap-tiap malam, pagi lagi, duha lagi, malam lagi, program tu, program ni. Tak habis-habis ke? Bosan juga dianya. Sebab nak terbit masuk pun payah. Letak kereta depan pagar dia, susah pula dia nak keluar masuk. Kalau ada gitulah. Ada juga. Oh, mentang-mentang lah nak belajar.
Letak mana kereta, letak je. Allah kata. Orang panggil apa? Tak ada kesedaran sivik apa ke? Orang panggil apa tu? Sivik ke tau? Ha? Kesedaran sivik orang panggil tau. Apa dia kesedaran sivik? Ha? Kita tahu bangunan sivik, kita tahulah. Bangunan sivik tahu. Kesedaran sivik maksud apa? Ha? Mana dia tak tengok sekitar. Dia letak tu beres kedau. Ganggu orang kedau lah. Dok. Tak mahu kalau kau puang. Minta maaf lah kau puang. Puang sungguh. Dia letak je. Dia letak je. Dia tak kira dah. Dia tak kira mana. Sebab apa? Alah. Nak letak tu pun susah dah sebab orang ramai. Masa belajar dia bersuku hok lesen tu, tak ada dia bersuku bawa ke tempat hok gitu. Boleh bawa kereta gedok. Ni bawa tempat hok lega je. Kereta pula ada tanda dah. Orang pun jaga dah dua dia. Kereta ada tanda dah kan. Jadi orang pun jaga dia. Mudah je dia. Bawa lah. Dia bersuku ke tempat-tempat orang hok tengah padat tengok macam mana. Memang ada lah begitu. Jadi apabila kita tak kiri kanan, adalah terganggu. Bosanlah orangnya. Apa benda ni? Tak habis-habis ni. Dan marilah dengar. Saya sibuk. Saya banyak urusan. Tak ada urusan pun. Tak ada urusan. Tak ada kuat. Tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Macam tadilah. Semayang payah apa? Tak ada kekuatan. Belajar payah apa? Mari tak ada telinga je. Tak ada kekuatan. Tak ada kuat, tak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kuat, ada taufik, Allah semai fardu sudah cerita lah tunya. Hak tu dalam keadaan keuzuran, sakit pun duk tanya hak semayang je. Hak masa segar sudah cerita lah, masa sakit tu pun jaganya bak semayang, nak semayangnya. Yang ni kuat Tuhan beri ke dia. Lepas tu ibadat semayang main sunat mudah-mudah je. Itu kuah dia panggil. Belajar mudah-mudah je. Walaupun ada juga kesukaran dianya. Dengan masa dia, dengan apa semua. Ada, bukan senang juga nak atur masa. Kemudian kesukaran untuk memahami ada juga. Bukan senang-senang untuk memahami. Tambahan kalau kita ni asahnya kurang. Tapi itu bukan menjadi satu benda yang menghalang. Sebab apa? Ada kuat. Tuhan letak kekuatan. Kekuatan pada belajar, kekuatan pada beramal. Ini hanya kita cerita zahir. Hakikinya kuat tu makhluk Allah. Maka tak ada bekas sama sekali. Diri wa ibadah itulah qada dan qadar Allah. Hati memilih untuk ibadah, itulah qada dan qadar Allah. Hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang akan jadi kenderaan ketika meniti titian sirat. Di antara amalan selain daripada ibadah korban, ni dekat-dekat dengan ibadah korban ni kan, akan jadi kenderaan ketika meniti titian sirat. Dengan sedekah jariah, dengan ni kita sedekah pada pembinaan masjid ke, akan jadi kenderaan ketika menitian sirat. Di antaranya la haula wala quwata illa billah, akan jadi kenderaan ketika meniti titian sirat. Sebab apa? Itulah hakikinya. Tapi kita berpegang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah, dan akan dikau ni kami yang minta pertolongan. Kita pun berpegang kami hamba ada pilihan. Kita pun berpegang kami hamba ada perbuatan. Ini akidah kita ahli sunnah jemaah. Tapi hakikinya la haula wala quwata illa billah. Cerita hakiki. Tapi kita tak sampai makam hakiki. Kalau sampai makam hakiki itu atas kurniaan Allah. Jangan duk lakon. Kita tak sampai makam la haula wala quwata illa billah. Kita duduk makam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibagi satunya makam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu makamnya makam la haula wala quwata illa billah.
Kita duduk makom syariah, makom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, letak molek ni. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tuan angkat naik pada makom la haula wala quwata illa billah. Allah fanakan segala-gala. Allah lenyapkan segala hati, melainkan hanya ada Allah. Itu makom aulia. Tiba-tiba kita nak lakon duduk makom hakiki. Tuhan. Tu jabariyah, terpesong. Kena jagalah. Memang kita dalam pembicaraan ilmu tauhid, bab qada dan qadar akan sentiasa diceritakan hakikinya. Hakiki sebenarnya macam mana? Hakikinya kuah yang ada di hamba bukan bekas, boleh buat taat, boleh meninggalkan maksiat, semuanya qada dan qadar Allah. Itu hakiki dia. Memang kita akan sebut dalam pembicaraan ilmu tauhid bab hakiki, tapi bukan bererti kita duduk makom hakiki. Jangan kita duduk lakon makom hakiki. Ni tak boleh nak beza antara hakikinya macam mana dengan duduk makom hakiki. Tak boleh nak beza. Ni nak bicara bab pegangan macam mana. Jadi sebut kuah-kuah kekuatan pun semua, itu hanya sebut zahir sahaja. Yang hakikinya kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sentiasa ingat ini kekuatan yang Tuhan beri. Dengan kekuatan ni lah kita boleh mengerjakan ketaatan zahir dan batin. Dengan kekuatan ni lah. Jadi kita pandang pada kekuatan. Tak salah tu. Tapi kita tak lupa kekuatan tu datang daripada Allah. Tapi hakikinya adakah kekuatan tu yang membekas? Tidak. Kenapa tidak pandang Allah? Kenapa pandang pada kekuatan? Tak ada salah tu. Sebab kekuatan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa mengingati kekuatan dalam melakukan amal ibadah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikinya kekuatan tidak bekas sama sekali. Jadi Tuhan beri kita dengan berbagai-bagai kuah dan peliharaan. Kuah. Dia kalau kita ngaji bab pegangan, dia kuah tu bicara bab tu. Tuan letak ketajaman di mata pisau tu kuah. Tuan letak panah di api, dia panggil kuah. Tuan letak khasiat di pemakanan, habatus sauda ke minyak zaitun, khamar, tuan letak kuah. Tuan letak kuah kandungan di obat-obat orang tu duk makan tu. Obat ni kekuatan dia, kuah dia boleh boleh darah tinggi. Ni untuk kecil manis contohnya, kuah. Semua tuan jadikan. Di pisau, di api, di pemakanan, di obat, kuah. Pegangan kita, kuah tu tak bekas. Yang memutuskan qada qadar. Yang menghanguskan dadak perbuatan Allah. Yang jadi kita sihat lepas makan habatus sauda minyak zaitun, perbuatan Allah. Lepas kita makan pada tinggi macam mana, stabil penyakit kita, itu perbuatan Allah. Pada ni. Tapi kita berpegang di tajam di pisau tu Tuhan letak. Panah di api Tuhan letak, itu dipanggil kuah. Dia panggil qaf waw ta marbutah. Ada ni. Tapi kuah makhluk tak bekas. Kalau berpegang kuah tajam di pisau yang memutuskan. Berpegang kuah panah di api menghanguskan. Tapi kuah tu Allah bubuh. Itu pegangan wak tabai yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Kita di sunnah memang berpegang. Tuan letak kuah tajam di pisau, tuan jadikan. Zahirnya kita asal. Tuan letak kuah panah di api. Tapi yang memutuskan tetap perbuatan Allah, yang menghanguskan tetap perbuatan Allah. Macam di sinilah tuan letak kuah kekuatan melakukan amal ibadah. Tapi hakikinya tetap boleh melakukan amal ibadah adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut ia hamba bahawa adalah ia jika ada daripada hamba lalai bagi mensyukurkan akan dia akan segala nikmat, maka jatuhlah, mana jatuh hamba dalam kufranin nikmah, maka turun ia hamba daripada demikian martabat yang amat tinggi. Martabat yang amat tinggi, kedudukan pangkat yang amat tinggi. Mana martabat yang tinggi? Iaitu martabat khadam yang khalisin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Khadam yang khalisin. Khadam ni panggil apa? Orang yang berkhidmat. Orang yang berkhidmat ni mana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
ibadah. Khidmah satu makna je. Ibadah akan Allah, khidmat akan Allah, sama je makna. Jadi khaddam ni orang yang khidmat akan Allah, mana orang beribadah akan Allah yang khalisin, yang suci bersih dah, tapi tidak mensyukuri ni. Maka turun daripada martabat yang amat tinggi, iaitu martabat khaddam yang khalisin bagi Allah Ta'ala, dan dihilangkan daripada hamba demikian nikmat yang mulia-mulia daripada bagai altaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia altaf ni limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Altaf dengan makna limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan elok tiliknya tilik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kepada hamba. Makna apa ni? Tuhan akan hilangkan limpah kurnia daripada Allah, dan Tuhan akan hilangkan elok tilikan Allah kepada hamba. Kenapa? Kerana kufur akan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa? Nikmat boleh mengabdikan diri. Mengabdikan diri yang sebenar-benarnya selepas daripada selesai 6 aqabah. Tiba-tiba tidak mensyukuri pula nikmat yang dikurniakan oleh Allah, maka berhadap akan hamba. Di sini aqabatul syukur dan fuji. Ini aqabah yang ketujuh, aqabatul hamdi wasyukri. Dia asal tu aqabatul hamdi wasyukri, aqabah puji dan aqabah syukur, aqabah yang keenam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.